kita menjemput Saudara YB Nik Nazmi Nik Ahmad sebagai Naib Presiden untuk menyampaikan pergulungan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Kewalaipe Tachahau. Wanakam. Yang saya hormati pengerusi, Presiden, Barisan Kepimpinan dan seterusnya perwakilan dan pemerhati yang hadir ke Kongres Keadilan tahun 2023. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, mungkin tidak ramai di antara kita yang perasan atau sedar bahawa pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden kita, sebagai Perdana Menteri negara yang ke-10, ada pelbagai signifikan yang mungkin kita dah tahu, tetapi antara keistimewaan yang mungkin tidak banyak disebut ialah inilah kali pertama Perdana Menteri dilantik daripada sebuah parti nasional pelbagai kaum. Parti kita ini, saudara-saudara, kita ada 1 juta, lebih daripada 1 juta anggota. Kita ada anggota daripada P001 Padang Besar sampai ke P222 di Lawas. Pada masa yang sama, saudara-saudara, kepimpinan parti ini majoritinya masih lagi masyarakat Melayu, Muslim. Dan inilah keistimewaan yang telah ada dalam parti ini ketika mana pada tahun 1999 Datuk Seri Anwar dan pimpinan yang ada pada hari itu memilih untuk membentuk sebuah multi-racial party. Satu idea yang cukup radikal pada waktu itu. Saudara-saudara, dalam banyak-banyak parti yang ada, mereka ada jalan pintas dalam politik. Dia balik kepada pengundi tegar mereka, core voter mereka, untuk meraih sokongan. Tetapi dalam keadilan, kita tidak ada jalan pintas. Kalau nak naik, nak bertanding, menang pemilihan, kita nak dapat undi orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sabah, orang Sarawak. Saya masih ingat, dari awal berada di dalam parti ini, bila kita berdepan dengan soal-soal polemik besar, yang mana parti-parti lain ada jalan pintas untuk menjawab. Mungkin sebelum keluar sesuatu keputusan dah boleh buat kenyataan awal. Tetapi untuk Parti Keadilan, saudara-saudara, kita kena ada perbincangan yang panjang. Sebab nak capai satu kata sepakat. Tetapi itulah, saudara-saudara, sikap yang perlu dalam kita mentadbir negara ini. Negara yang majmuk. Jadi saudara-saudara, ini kekuatan kita. Ini pendekatan yang diperlukan untuk membawa negara kita pergi ke depan. Kita tidak perlu defensif, tidak perlu apologetik tentang perkara ini. Kita perlu terus yakin dengan jati diri Parti Keadilan Rakyat ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita juga kena ambil pendekatan yang terbuka. Daripada awal, parti ini menerima mereka daripada pelbagai latar belakang, daripada pelbagai umur untuk diketengahkan. Dan hari ini pun, walaupun kita sudah berjaya, kita kena terus ambil pendekatan yang sama. Jangan kita rasa mudah. Tetapi pada masa yang sama, saudara-saudara, ketika mana hari ini kita diuji dengan kekuasaan, dengan amanah yang besar, saya pohon supaya kita pastikan semua yang turut serta di dalam parti ini untuk memahami deklarasi Permatang Pauh, untuk memahami 18 perkara tujuan dan matlamat perjuangan parti yang ada di dalam perlembagaan kita. Ini bukan platform untuk berkuasa semata-mata. Tetapi ini platform untuk dapatkan kuasa untuk laksanakan reformasi. Itu Parti Keadilan. Sebab itu Allahyarham Malcolm X
Al-Hajj Al-Malik Syabas. Beliau pernah berkata, a man who stands for nothing will fall for everything. A man who stands for nothing will fall for everything. Ya, penting untuk kita ada pendirian. Kita tidak mahu ada setengah orang macam tukar baju hari-hari. Dia rasa tengok keadilan berkuasa, dia tiba-tiba jadi keadilan. Ada kan? Ada orang, waktu kita susah langkah Sheraton, dia buka baju. Tiba-tiba ada senyap-senyap, dia nak pakai baju kita balik. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita juga kena berjaga-jaga dengan gelombang ekstremisme dan populisme yang semakin membadai di seluruh dunia. Kita lihat keputusan pilihan raya di Argentina, di Belanda, kemenangan-kemenangan calon-calon far right. Mungkin di Amerika Syarikat, Donald Trump juga akan kembali berkuasa. Pada masa yang sama di negara kita, kita lihat gelombang pembangkang yang ada. Tetapi kita juga harus yakin, kita tidak boleh menang di atas kelemahan mereka. Kita kena menang di atas kekuatan diri kita sendiri. Kegelisahan rakyat akan mengancam keyakinan rakyat bukan kepada parti, pakatan ataupun kerajaan kita semata-mata, malah kepada sistem demokrasi itu sendiri. Kita tidak mahu tragedi apabila rakyat Malaysia hilang keyakinan dengan demokrasi majmuk yang menjadi tiang seri kepada negara kita selama ini. Justru apa yang perlu kita keadilan lakukan. Kita perlu fokus menjadi PKR, Parti Khidmat Rakyat. We have to be a party of service. Pimpinan, sama ada menteri, menteri besar, exco, ahli majlis, ketua kampung. Kita perlu dampingi rakyat untuk mendengar luahan mereka, untuk mendengar permasalahan, teguran, pandangan mereka. Kerana kita tahu bahawa keadilan ini dibentuk di atas dasar kepedulian kepada rakyat. Pada masa yang sama, saudara-saudara, kita kena faham bahawa kerajaan yang ada pada hari ini, betul Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar. Namun kita harus sedar ini ialah kerajaan gabungan, post-election coalition. Kita ada pelbagai gabungan yang masuk ke dalam pilihan raya dan kerana keputusan pilihan raya kita bergabung di bawah kerajaan perpaduan. Maka perlu ada tolak ansur persefahaman antara parti-parti yang ada. Tetapi kita juga tahu bahawa ada keutamaan aulawiyat yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Presiden semalam di dalam ucapan dasarnya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita semua kecewa tentang keputusan PRN di negeri-negeri Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu. Namun saya pohon bahawa kita ada long term thinking, pemikiran jangka masa panjang. Memang kita belum menang di sana. Tapi saya berharap bahawa jangan ada pimpinan atau anggota yang di Kuala Lumpur, di Putrajaya ini atau di tempat-tempat lain yang berputus asa atau lebih teruk memandang rendah kepada masyarakat di Pantai Timur. Dia rasa tak boleh pergi dah dengan orang Kelantan ni. Buat gapo pun tak menir juga. Saudara-saudara, itulah pandangan kita dulu kepada Selangor. Itulah dulu pandangan kita kepada Sabah dan Sarawak. Tapi kita dapat tembus dan kita dapat menang. Jadi saya yakin saudara-saudara, kalau kita bekerja keras di Kelantan, di Terengganu, insya-Allah memang tidak mudah. Saya tidak pura-pura bahawa ia mudah. Tetapi kita dapat melakukan breakthrough sekiranya ada iltizam dan keyakinan tersebut. Dan saya harap kita dapat ambil contoh daripada Perdana Menteri, walaupun kadang-kadang dikecam sebab dikatakan PM ni terlalu pemurah sangat dengan negeri Kelantan. Masalah air nak hulur 500 juta ringgit. Tetapi ini kerana kita tahu ini bukan soal nak dapat undi.
tapi ini soal tanggungjawab kepada rakyat Malaysia. Bulan 1, bulan 2, saya turun ke Kampung Tersang. Ada projek tebatan banjir menyebabkan dalam proses pembinaan kampung itu tenggelam. Tuan Ibrahim cakap, orang kampung nak keluar ke duit sendiri, 500,000 nak baiki. Kita, kerajaan perpaduan, kita turun saudara-saudara, kita boleh buat penyelesaian jangka masa pendek. Sekarang ketika air naik, kampung tersebut banjirnya masih lagi dalam tahap yang minima. Dalam tempoh yang sekejap, dan kita buat di atas dasar kerajaan perpaduan ini. Dan saya yakin saudara-saudara, apabila kita dapat memenangi hati pengundi Pantai Timur, insya-Allah kita juga dapat memecahkan tembok untuk kita memenangi majoriti yang lebih besar di kalangan pengundi-pengundi Melayu di seluruh negara kita, insya-Allah. Nelson Mandela pernah menyatakan bahawa a winner is a dreamer who never gives up. Itulah pegangan reformis-reformis awal ketika membentuk parti ini. Yang mengasaskan parti ini di jalanan ketika ditahan dan penuh dengan kesusahan sehingga hari ini. 25 tahun selepas itu, di mana kita melihat Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan saya yakin inilah pegangan anggota-anggota kita, cabang-cabang kita, ranting-ranting kita yang ada di Kelantan dan Terengganu yang akan terus berusaha dengan kerja keras untuk meraih sokongan rakyat di sana. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dalam tempoh setahun ini, sebenarnya banyak kejayaan yang telah kita capai. Walaupun kita tahu perjuangannya masih lagi belum selesai. Hari ini Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang kembali ada suara di pentas dunia. Harimau ini kembali ada taring. Pendirian Presiden yang tegas di dalam soal Palestin, walaupun berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia, saudara-saudara, dan menuntut keadilan buat negara membangun, hatta dalam isu perubahan iklim sekalipun, ini telah menarik satu kekaguman daripada dunia terhadap negara kita. Dan ini adalah sebenarnya tradisi yang dimulakan daripada almarhum Tunku Abdul Rahman lagi, kerana di atas ketegasan sikap beliau lah yang kita lihat apartheid di Afrika Selatan itu temboknya mula dapat dipecahkan. Pada masa yang sama, sebagaimana disebut di dalam ucapan dasar, kerajaan ini juga telah memulakan pensasaran subsidi supaya subsidi itu bersasar dan tidak tersasar. Di NRECC, kita menyahut cabaran ini dengan memulakan pensasaran subsidi untuk pengguna-pengguna elektrik terbesar pada Januari kali pertama dan juga pada Julai tahun ini. Dan dalam proses ini, saudara-saudara, kita telah jimatkan 4.6 bilion ringgit. Namun, kerajaan masih lagi membelanjakan 16 bilion ringgit untuk subsidi elektrik untuk 99% isi rumah, perusahaan dan gedung kecil dan juga sektor pertanian. Pada masa yang sama, kerajaan juga sedang mengusahakan peningkatan bantuan ataupun sumbangan tunai rahmah dan dasar gaji progresif agar rakyat akan mendapat bantuan dan juga gaji yang lebih baik dalam keadaan ekonomi yang baharu ini. Pada 3 Januari 2024, kerajaan ini juga akan menyelesaikan penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada kerajaan negeri Sabah. Sebahagian daripada perjanjian kita di bawah MA 63. Pada masa yang sama, saudara-saudara, ketika mana kita memulakan pensasaran subsidi dan sebagainya, kita telah memudahkan pemasangan panel solar dan memperkenalkan rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga seiring dengan NETR. Dan ini saya lihat disebut oleh pembahas Pahang sebentar tadi. Hebat orang-orang Pahang ni.
Kalau dalam soal pemeliharaan sumber asli juga, kita telah lihat di bawah kerajaan yang baru, kita ada satu komitmen yang jelas. Di bawah Yang Amat Berhormat Presiden sebagai Menteri Kewangan, kalau dulu pada zaman Perikatan Nasional, Ecological Fiscal Transfer, wang yang diberikan daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri untuk pemeliharaan dan pemeliharaan hutan, 70 juta ringgit setahun. Pada belanjawan 2023, belanjawan madani yang pertama naik kepada 150 juta dan untuk tahun hadapan ia akan naik kepada 200 juta selain daripada adanya sukuk biodiversity bernilai 1 bilion ringgit. YB Nick ada 1 minit lagi. Sebab kita tidak mahu hutan ini dilihat sebagai satu sumber untuk diperkosa ataupun ditarah, tetapi sebagai satu sumber untuk dipelihara. Saudara-saudara, tiada siapa di antara kita di sini, ada di sini, tanpa sumbangan, sokongan dan pengorbanan anggota-anggota dan penyokong, termasuk yang disebut oleh pembahas daripada Terengganu, veteran-veteran yang telah menyumbang kepada lahirnya Parti Keadilan ini. Dan saya mengingatkan diri saya dan semua yang ada tanggungjawab untuk kita hargai pengorbanan ini. Saya menyeru kita semua, sama ada pimpinan, anggota, untuk kita bekerja lebih masa, overtime, untuk kita laksanakan agenda reformasi. Kerja overtime ni tak ada dikawal oleh undang-undang. Dia tak dapat allowance overtime. Tapi saudara-saudara, sebab kita tahu apa ganjaran terbesar kita dalam Parti Keadilan ini, ganjaran dia yang paling besar ialah untuk masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang, anak-anak dan cucu-cucu kita insya-Allah. Jadi saudara-saudara, saya berharap kita semua dapat pulang selepas ini, selesai kongres, pulang ke cabang, pulang ke ranting. Kalau dulu saya cakap benda yang sama tahun lepas untuk kita meraih kemenangan, kali ini untuk kita mengisi kemenangan tersebut dan memastikan agenda reformasi yang kita laungkan ini dapat direalisasikan insya-Allah. Boleh atau tidak? Dengan itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Saudara YB Nick Nazmi, Naib Presiden atas ucapan sebentar tadi.